Jadi kamu tengok betul-betul video ni, insyaAllah cikgu cuba yang terbaik untuk fahamkan kamu untuk tajuk transistor. Okey, dapat okey, jadi kat sini kamu kena kenal simbol transistor, jenis transistor, lepas tu adalah terminal-terminal yang ada pada transistor. Kemudian yang tadilah transistor tu diperbuat daripada apa. Okey, boleh faham Okey, kemudian lepas kamu dah faham dua ni, kamu kena tahu pula sambungan yang betul untuk litar-litar transistor. Okey, macam dua ni lah. So ini adalah litar NPN, ini adalah litar PNP. Okey, kalau kamu tengok mungkin kamu dah pernah jumpa dalam buku rujukan ataupun cikgu kat sekolah pun mungkin dah pernah ajar. Okey, so jadi lain dia transistor daripada litar yang kita belajar sebelum ni ataupun litar mentol ke litar perintang ke, transistor ni dia ada disebabkan dia ada tiga terminal disebabkan dia ada tiga terminal dah, dia menyebabkan dalam tu ada dua litar yang berbeza. Okey, sebelum tu kita labelkan dulu. Okey, kita tahu yang atas ni adalah pengumpul, tengah-tengah ni tapak, yang ni adalah pengeluar. Okey, senang je sebab kita ikut yang kita belajar tadilah. Okey, atas sekali pengumpul, tengah-tengah tapak, bawah sekali pengeluar. Okey. Kemudian kita tengok anak panah keluar ni merujuk kepada arus mengalir daripada P ke N. So jadi simbol ni adalah transistor NPN. Okey. NPN. Okey, kita tahu anak panah keluar adalah NPN, anak panah masuk PNP. Okey. So kat sini kamu dah kenal terminal dengan kenal dia punya jenis N dengan P tu. Okey, jadi dalam litar transistor ni, dalam satu litar transistor kita boleh pecahkan kepada dua litar lain. Okey, iaitu litar yang sebelah kanan ni kita namakan litar pengumpul litar pengumpul. Okey, nama dia litar pengumpul sebab dia bersambung dengan terminal pengumpul collector. Sebab tu nama dia litar pengumpul ataupun collector circuit. Okey, manakala yang sebelah kiri ni kamu nampak sel kering bersambung dengan terminal tapak base. Okey, base ataupun tapak. So automatik dia adalah menjadi nama litar tapak. Okey, dapat Jadi dalam satu litar transistor ada dua litar lain yang kita namakan sebelah kanan litar pengumpul, sebelah kiri litar tapak. Reason ni kenapa? Sebab litar pengumpul bersambung dengan pengumpul, litar tapak bersambung dengan terminal tapak. Okey, mungkin yang tanya, kenapa tak ada litar pengeluar? Okey, litar pengeluar ni dia tak ada lah sebab dia dua ada litar je. Sebab litar pengeluar ni ataupun terminal pengeluar ni adalah arus yang kita tambahkan daripada pengumpul dengan tapak. Okey, so itu later lah cikgu akan cerita. Okey, sekarang kita nak tengok sambungan ni dulu. Okey, so ini adalah sambungan NPN. Okey, kemudian kita tengok pula tempat sel kering ataupun sumber tenaga untuk litar ni. Okey, jadi kamu tengok belah kanan ni ada sel kering. Jadi yang atas ni panjang pendek, so dia akan jadi terminal positif, terminal negatif. Okey, ni semua kita tahulah simbol sel kering. Yang ni atas panjang, bawah pendek, jadi atas terminal positif, bawah negatif. Okey, jadi dekat litar pengumpul ada bekalan kuasa dia sendiri. Dekat litar tapak pun ada bekalan kuasa dia sendiri. Okey, boleh. Okey, kat sini yang paling penting yang kamu kena tengok betul-betul Okey. Okey, kalau kamu tengok dekat sini. Okey. Okey, terminal positif bateri, okey, kamu tengok dekat litar tapak ni, terminal positif bateri kita sambungkan dengan transistor yang negatif. Okey, terminal positif bersambung dengan transistor bahan negatif. Kan, pengumpul dia bahan negatif. Jadi, bila positif bersambung dengan bahan negatif, sambungan dia akan menjadi pincang songsang ataupun reverse bias. Okey, boleh? Jadi, sebelum ni kamu belajar pincang songsang dekat diode. Okey, tapi benda tu juga boleh pakai dekat transistor. Jadi sebab tu kamu kena faham dulu pincang hadapan dengan pincang songsang tu. Boleh. Kalau rasa tak penting boleh tengok dekat video diode sebelum ni. Okey, kamu tengok dah ada cikgu ada terangkan tentang pincang hadapan dengan pincang songsang. Okey, jadi bila positif sambung dengan N, okey, jadi litar pengumpul ni syarat dia mesti pincang songsang. Jadi kita boleh tulis kat sini, litar pengumpul ni mesti pincang songsang. Okey, mesti pincang songsang ataupun mesti
reverse bias. Okey, kita fikir kita belajar diode sebelum ni, bila pincang songsang mentol tak menyala kan. Okey, memang macam tu. Memang litar pengumpul ni sengaja dibuat pincang songsang. Sebab kita dah fikir bila pincang songsang tu arus tak boleh mengalir. Memang betul arus tak boleh mengalir secara konsepnya. Tapi dalam transistor ni dia lain sikit. Dia ada dia punya petua dia ataupun prinsip kerja transistor tu. Okey, tak apa. Okey, jadi kamu terima dulu ataupun kamu cuba fahamkan dulu. Bila terminal positif sambung kepada bahan N, sambungan tu menjadi nama dia pincang songsang. Sebab untuk dapatkan pincang hadapan, terminal positif mesti dengan bahan P. Okey. Okey, tengok pula litar tapak. Okey, litar tapak kamu tengok. Terminal positif bateri dekat sini bersambung dengan tapak yang positif. Bila terminal positif bersambung dengan tapak yang positif, jadi sambungan tu adalah pincang hadapan. Okey, jadi sebab itulah litar tapak mesti pincang hadapan. Okey, litar tapak kat sini mesti pincang hadapan. Mesti pincang hadapan ataupun forward bias. Maksudnya untuk dapatkan litar transistor yang betul, sambungan yang betul memang macam ni. Litar pengumpul, cara sambungan dia mesti kita pincang songsang kan. Litar tapak mesti pincang hadapan. Barulah transistor ni akan berfungsi dengan betul. Okey. Kalau litar pengumpul kamu dah pincang hadapan, maksudnya tak gunalah transistor kita pasang kat sini. Okey, faham boleh. Jadi kamu pegang dulu, cara sambungan transistor memang macam tu. Litar pengumpul mesti pincang songsang, litar tapak mesti pincang hadapan. Okey, boleh. Okey, sekarang kita bergerak pula kepada transistor, litar transistor untuk PNP. Okey, jadi kita terus tanda sebab kamu dah kenal dah. Okey, anak panah masuk ni maksudnya adalah PNP. Okey, jadi yang atas ni pengumpul, tapak, pengeluar. Sama je. Okey, sebab terminal transistor dia sama. NPN ke PNP dia, nama terminal tu sama. Cuma beza dia punya jenis NPN dengan PNP tu. Okey, jadi anak panah masuk PNP, anak panah keluar NPN. Okey, jadi kita tengok kat sini, yang ni pendek, negatif, yang ni positif. Yang ni negatif, yang ni positif. Okey, dia sama je. Sebelah kanan litar pengumpul, sebelah kiri litar tapak. Reason dia pun sama. Sebab litar ni bersambung dengan pengumpul, yang belah kiri litar ni sel kering bersambung dengan tapak base. Okey. Jadi kita tengok kat sini sambungan dia. Okey, bila terminal negatif bateri bersambung dengan pengumpul yang positif. Bila terminal negatif bateri sel kering bersambung dengan bahan P, jadi sama juga. Sambungan tu akan jadi pincang songsang. Dia akan jadi macam ni balik. Reason dia jadi sama. Sebab litar pengumpul mesti pincang songsang. Dia tak kisahlah NPN ke PNP, mesti pincang songsang. Okey, tengok tapak. Tapak, terminal negatif bersambung dengan tapak yang negatif. Nampak? Terminal negatif bateri bersambung dengan tapak yang negatif. Bila terminal negatif sambung dengan tapak negatif, ya, jadi dekat sini mesti pincang hadapan. Pincang hadapan. Okey, faham sebab dia memang tajuk transistor ke diode ke, dia memang teknikal. Maksudnya kamu kena terima benda tu. Tapi penerangan yang cikgu bagi tahu tu macam tadilah. Kalau kamu rasa confused pincang hadapan, pincang songsang tu apa, memang kena belajar dulu diode. Okey, sebab dalam diode tu pertama kali kamu belajar pincang hadapan, pincang songsang. Jadi lepas tu baru boleh belajar transistor ni. Okey, dapat Jadi kesimpulan dekat sini untuk cara sambungan, okey, tak kisahlah dia terminal dia jenis transistor NPN atau PNP, litar pengumpul belah kanan mesti pincang songsang ataupun wajib pincang songsang kan. Cara sambungan kita mesti pincang songsang. Litar tapak ni belah kiri ni, litar tapak belah kiri mesti pincang hadapan, forward bias. Barulah transistor ni dapat berfungsi dengan betul. Okey. So, itu untuk cara sambungan. Okey. So, kita tengok pula sedikit sebab lepas ni kamu boleh tengok macam mana pula arus yang mengalir kan. Okey. So, kita tahu dekat sini dalam litar tapak adanya arus tapak ataupun kita labelkan sebagai IB. Okey, I itu merujuk kepada arus ataupun current, B itu maksudnya base. Okey, dalam litar pengumpul kita boleh namakan dekat sini adalah IC.
Okey, sebab dia datang daripada arus ni berada dalam litar pengumpul, jadi sebab tu nama dia IC. Okey, collector current. Yang ni base current. Okey, samalah yang ni. So ini dia akan ada IC. So ini dia akan ada IB. Okey, yang ni akan ada IB. Okey. Boleh? Sama je. Okey, jadi untuk kita fokus kepada transistor NPN ni, sebab untuk pengetahuan kamu lah, dalam silibus apa ni? SPM ataupun silibus KBSM lah, untuk video cikgu buat ni untuk KBSM. Untuk transistor ni, soalan yang akan keluar hanyalah transistor NPN sahaja. Okey, manakala transistor PNP ni, yang boleh keluar pun sampai kat sini saja. Maksudnya, kalau soalan tentang transistor PNP, yang boleh keluar adalah cara sambungan transistor. Yang ni yang kamu akan belajar banyak daripada transistor NPN. Okey, maksudnya nanti kamu akan belajar yang apa? Termistor, perintah pekercahaya, LDR tu semuanya daripada NPN. Tapi untuk PNP, level kamu tahu cara sambungan sahaja. Sampai kat sini je lah untuk PNP. Okey, yang ni pun ada lah. Okey, PNP yang ni ada. Sampai sini saja. Okey, lepas tu aplikasi dia tak ada sangat untuk level SPM. Okey, boleh. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Okey, mungkin kamu tanya, okey, asyik cerita pengumpul dengan tapak ni kan? Okey, pengeluar ni pun ada. Okey, kat sinilah dia punya arus pengeluar ataupun IE. Okey, jadi kita tahu IB datang daripada sel kering dekat tapak ni, IC datang daripada sel kering dekat pengumpul, tetapi IE ni dia adalah hasil tambah dia. Jadi kita boleh keluarkan formula IE sama dengan IB tambah dengan IC. Okey, maksudnya arus pengeluar yang keluar dekat terminal pengeluar ni adalah hasil tambah arus tapak dan arus pengumpul. Okey, IE sama dengan IB tambah IC. Jadi sebab tu kita tak cerita sangat IE ni, sebab dia adalah hasil tambah arus tapak dan arus pengumpul. Okey. Okey, itu tentang arus pengeluar ni. Dia adalah hasil tambah tapak dengan pengumpul. Okey. Yang kedua yang paling penting adalah kamu kena ingat prinsip kerja dia. Okey, kita tahu arus tapak ni datang daripada sel kering yang kecil, sebab itulah arus dia kecil. Tapi arus pengumpul datang daripada sel kering yang banyak, jadi nilai arus pengumpul ni lebih besar berbanding arus tapak. Okey. Tetapi walaupun IC ni besar, dia tak boleh mengalir dengan sendiri sebab dia pincang songsang. Kita pun dah tahu kan, bila pincang songsang memang tak boleh mengalir dengan sendiri. Tapi litar arus pengumpul ni, dia boleh mengalir dengan syarat arus tapak ni mengalir. Okey, maksudnya kalau arus tapak ni kosong, contoh kita cabut bateri. Bila kita cabut bateri ni, arus tapak tak mengalir, arus pengumpul pun memang tak boleh mengalir sebab pincang songsang. Tapi bila kita pasang bateri, arus tapak mengalir, arus pengumpul pun boleh mengalir. Itu petua yang kamu kena buat untuk transistor. Maksudnya, bila ada arus tapak, arus pengumpul baru ada. Bila arus tapak kosong, arus pengumpul juga kosong. Jadi maksudnya dekat sini, watak utama dia adalah arus tapak. Arus tapak ni adalah dia punya ketua dia ataupun dia punya bos. Kan, kalau dia datang, dia hadir, baru pengumpul hadir. Maksudnya arus pengumpul ni dia pengikut je lah, follower je. Okey, dia menurut perintah saja. Arus tapak ni yang menjadi ketua. Okey, bila dia mengalir, baru pengumpul mengalir. Kalau arus tapak tak ada, pengumpul juga akan kosong. Okey, jadi boleh faham kat situ. Okey, jadi untuk video ni cikgu rasa sampai sini dulu untuk kamu fahamkan. Okey, tak apa, slow-slow faham dulu daripada awal transistor macam mana. Yang penting cara sambungan dengan pincang tu. Pincang hadapan dengan pincang songsang tu kena tahu. Okey, kemudian yang ni lah. Okey, lepas ni insya-Allah cikgu akan tunjuk untuk video aplikasi kepada transistor. Okey, jumpa lagi video akan datang. Terima kasih.